Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim maknanya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau kita belajar di bahasa Arab, perkataan hada yahdi berarti memberikan petunjuk. Dan perkataan ini antara perkataan yang paling banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Kata para ulama tafsir, sebagai contohnya Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, bahawa hidayah ni adalah merujuk kepada dua bentuk. Yang pertama dipanggil hidayah itu bayan ataupun irsyad. Yang kedua dipanggil hidayah taufiq. Kerana itu kita melihat penggunaan yang ada dalam Al-Quran berbeza. Sebagai contohnya bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Begitulah wahai Muhammad, kami telah wahyukan kepadamu Al-Quran yang menjadi roh pada kamu, menjadi roh pada kehidupan. Sebelum itu kau tidak mengetahui apa-apa, lalu kami berikan kepadamu Al-Quran ini, dan sesungguhnya engkau membawa manusia kepada jalan lurus. Tapi dalam ayat yang lain, bila kematian Abu Talib dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insan ini banyak menyokong dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau inilah yang banyak peranan mempertahankan Nabi ketika diserang oleh musyrikun Quraisy. Abu Talib seperti tidak kenal, tapi matinya beliau sebagai seorang yang kafir. Lalu Allah SWT menurunkan ayat untuk memberitahu Nabi SAW, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha." Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Sesungguhnya kamilah yang beri hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi ada dua beza di situ. Iaitulah yang pertama, Nabi Muhammad SAW mengajak, mengesyur, mencadangkan, menunjuk jalan. Tapi akhirnya kembali kepada individu tersebut, apakah dia nak melakukannya atau tidak. Dan contoh yang kita lihat pada ini pun ada banyak. Setiap kita faham kelebihan sembahyang subuh, sembahyang berjemaah, semua orang tahu. Tapi berapa orang yang dapat melakukannya? Berapa orang di kalangan kita tahu kelebihan salatul qiyam, salat tahajud, tapi berapa orang yang dapat melakukannya? Setiap kita tahu kelebihan menghafaz Al-Quranul Karim. Barangkali lagu-lagu senang dihafal, tapi Quran susah nak dihafal. Kenapa? Nampaknya usaha kita untuk hidayah taufik. Taufik ni maknanya kemampuan kita untuk melakukan perkara tersebut tidak sampai ke tahap yang paling maksimum. Kita hanya ketahui itu ada satu perkara namanya hidayah juga. Tapi hidayah ni bersifat hidayah itu irsyad, hidayah itu bayan. Kita hanya tahu saja, tapi mengamalkannya belum lagi. Jadi ini sebabnya kalau kita perhatikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mohon hidayah yang berterusan. Setengah ulama macam Syekh Tahir Ibn Ashur pula berkata dalam tafsirnya yang bernama Tahrir Tanwir, satu kitab tafsir yang besar, bahawa hidayah ni ada beberapa jenis. Nombor satu dipanggil hidayah berasaskan kepada al-quwa al-mudrika, al-muharrika, kekuatan yang memang built-in dalam setiap makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT. Sebagai contohnya, itik. Walaupun sedari kecil tak pernah diajar oleh ibunya berenang, tapi dia tengok air, dia tahu dia perlu berenang. Itu juga lebah. Allah telah memberitahu kepadanya bunga ini diambil, dikeluarkan madu daripadanya, bunga itu tidak. Allah telah memberi kepadanya.
Hidayah yang berasaskan kepada naluri. Anak kecil dia lahir saja daripada rahim ibunya, dia akan menyonyot susu ibunya, hisap susu ibunya, tak pernah diajar. Hidayah level kedua, kata Syekh Tahir Ibn Ashur, iaitu kekuatan, kemampuan untuk membezakan perkara ni buruk, perkara ni baik. Bahkan pada orang kafir pun ada perasaan seperti ini. Dia mengetahui perkara ni baik, perkara ni buruk. Melakukan perkara ni orang suka, melakukan perkara ni menyebabkan orang benci kepada kita. Itu nombor dua. Dan ada yang ketiga yang disebut oleh Ibn Ashur lagi, bahawa hidayah satu kekuatan dalam diri, satu kemampuan yang datangnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'l khairat. Ini sebagai contohnya yang Allah nyatakan surah Al-Anbiya. Maknanya kami beri hidayah kepada mereka untuk dengan petunjuk daripada sisi kami. Yang ini merupakan hidayah yang berasaskan kepada nubuwah. Para nabi datang membawakan wahyu, mengajar kita ini halal, ini haram, lebih tinggi daripada nombor dua tadi. Dan ada hidayah yang paling tinggi. Hidayah ini hanya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul, para awliya pun dapat juga kadang-kadang menerusi mimpi. Ini adalah satu bentuk tajaliyat, kata beliau. Tajaliyat ini berarti satu curahan ilmu yang kadang-kadang tidak diberikan dengan cara lain, barangkali kerana kebersihan ataupun kesucian jiwa seseorang itu. Kerana disebut dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ar-ru'ya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwah. Bahawa mimpi yang baik yang datang dalam tidur kadang-kadang merupakan 1/46 daripada nubuwah, iaitu kenabian. Ada hadis lain mengatakan 30, ada mengatakan 40, ada mengatakan 70. Kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari dalam tafsirnya, bahawa mimpi ini dikurniakan Allah SWT. Lagi seseorang itu benar dalam kata-katanya, lagi dia mengikut sunnah, lagi dia menyelamatkan diri daripada kata-kata dusta, maka pecahan tadi makin kecil. Contohnya 1/30, dia lebih besar daripada 1/46. Mana kebenarannya lebih tepat berbanding dengan yang dapat 1/46. Jadi tidak ada percakapan di antara hadis ini bagi menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Hebat. Dia akan berikan hidayah ini kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Dalam hidup kita dibekalkan dengan akal. Akal ini adalah satu kekuatan yang menyebabkan kita dapat berfikir dengan logik. Kata Aristotle, seorang ahli falsafah barat Yunani lama, akal ini dia bersifat logik. Kalau tengok benda ni logik tak? Kamu pergi isi minyak sebagai contohnya, lepas tu dia bagi kamu satu kupon. Kupon itu kamu boleh gunakan sampai kamu mati untuk isi minyak balik. Logik tak? Tak logik kan? Kamu simpan duit 1,000, lepas tu tiap-tiap bulan kau dapat 500, sampai kamu mati 1,000 tu tak usik. Logik tak? Logik tak logik? Tak logik. Gunakan logik akal kita sebelum buat satu benda. Tengah duduk di satu tempat, tiba-tiba seorang berkata, "Tuan, kita nak buka kedai makan. Kedai makan ni kalau kita buka, tiap bulan akan generate income 30,000. Tengok kiraannya." Dia tak pernah berniaga. Kita tak gunakan logik akal kita, terus bagi pinjam duit adik-adik ini, adik-adik itu, pinjam duit rakyat lagi, keluarkan duit, bagi kat dia. Lepas tu ahlan wa sahlan wa jalan. Tak gunakan logik. Logik Allah beri kepada kita. Jadi logik ini sangat bermanfaat. Tetapi kata Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang ulama terkemuka Mesir yang juga pernah menjadi Syekhul Azhar, maknanya ketua kepada Universiti Al-Azhar, satu institusi ilmu Islam yang sangat terhormat satu masa dahulu. Abdul Halim Mahmud ni keturunan Rasulullah SAW, Sayyid. Beliau berkata bahawa logik akal ini kadang-kadang dia terdesak juga, dia tersekat juga. Kerana logik ini dia laksana pelampung yang kita gunakan waktu kapal karam di lautan. Jadi bila kapal karam kita perlukan pelampung, tapi tak sepanjang-panjang kita perlukan pelampung. Lambat laun kita akan tenggelam juga. Bila badai besar, bila gelora bertambah, lautan menjadi lebih dahsyat, maka kita terpaksa perlu pada benda yang lebih stable. Maka begitulah akal ini.
dia terbatas kemampuannya. Sampai satu tahap dia sudah jam. Kan itu kalau kita lihat di sudut fata morgana dunia, kita berjalan di highway tengah panas terik, kita nampak ke hujung macam hujan, tak hujan pun. Kita ambil sebatang pensel letak dalam bekas air yang penuh, kita akan lihat pensel itu bengkok, bukan? Ini adalah menunjukkan akal kita tak sempurna. Sampai satu tahap dia perlukan backup. Maka itulah tujuannya wahyu datang, hidayah datang, untuk mengelakkan kita terjerumus logik, lama-lama kita tenggelam dan kita terjerumus dalam lurah kebab yang bahaya, iaitu api neraka Allah SWT. Maka itulah tujuannya Allah SWT mengajar kita sentiasa untuk mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Wa qul Allahumma hdini fiman hadait. Kami dah berada dalam hidayah, ya Allah, tapi bantu kami untuk tambah lagi kebaikan, tambah lagi banyak masalah yang boleh kita lakukan. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita ilmu, beri kepada kita kekuatan daripada ayat yang kita baca sekurang-kurangnya 17 kali seharian ini. Itulah intinya. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.